Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua penonton yang menonton bersama saya pada hari ini. Hai, nama saya Cikgu Kai. Saya merupakan guru pelatih dari IPG Kampus Darul Aman, ambilan Jun 2018. Baiklah, hari ini kita akan bersama-sama menelusuri. Kita akan menelusuri satu tajuk yang biasa kita dengar tapi kita tidak ambil kisah. Sebelum itu, izinkan saya untuk bertanya kepada penonton semua berkenaan dengan tajuk yang saya akan bincangkan pada hari ini. Yang pertama sekali, siapakah kawan kamu? Siapakah yang kita seringkali kita cerita tentang pengalaman kita, tentang cerita sedih kita, tentang cerita gembira kita? Siapa agak-agaknya? Dan bila kita sedih, siapa yang kita akan cari? Adakah ibu bapa kita? Atau mungkin kawan-kawan kita, atau mungkin sepupu kita, agak-agaknya siapa? Cuba tanya pada diri sendiri. Dan kita suka bercerita dengan siapa? Atau mungkin kita suka bercerita dengan adik-adik kita, walaupun dia kurang memahami apa yang kita ceritakan. Baiklah, sekiranya anda mempunyai kawan, ataupun teman, ataupun orang untuk bercerita, untuk bersama-sama dengan anda ketika emosi anda gembira ataupun sedih, maka anda mempunyai teman, duniaku dan syurgaku. Itulah apa yang kita akan bincangkan pada hari ini berkenaan dengan tajuk temanku, duniaku, syurgaku. Ataupun dalam kata yang lain, kita boleh sebut sebagai sistem sokongan sosial. Baiklah, apakah sebenarnya itu sistem sokongan sosial? Mari kita bincangkan bersama-sama. Sistem sokongan sosial merupakan satu rangkaian keluarga dan juga rakan-rakan pada saat-saat keperluan. Okey, bilakah agak-agaknya saat-saat keperluan yang kita perlukan keluarga dan juga rakan-rakan? Seperti yang kita bincangkan sebentar tadi, berkenaan apabila kita merasai perasaan emosi yang marah, ataupun merasai emosi yang sedih, ataupun kita nak menceritakan apa-apa perkara berkenaan dengan diri kita, ataupun pengalaman hidup kita. Dan seterusnya, sistem sokongan sosial juga sangat penting untuk kita menghadapi krisis peribadi. Seperti yang kita bincangkan sebentar tadi, krisis peribadi adalah ketika kita berada dalam satu keadaan yang sangat tegang ataupun keadaan yang sangat sedih dan kita memerlukan sistem sokongan sosial seperti teman dan juga ahli keluarga. Yang ketiga, sistem sokongan sosial akan membantu kita ketika kita memerlukan bantuan segera. Contohnya, ketika kita lapar, siapa yang kita cari? Ketika kita memerlukan duit, siapa yang kita cari? Mungkin ibu bapa atau juga kawan-kawan sekolah. Itu adalah sistem sokongan sosial. Dan yang keempat, sistem sokongan sosial juga akan membantu kita untuk menghabiskan masa dengan orang yang mengambil berat tentang diri anda. Terdapat 3 perbincangan yang kita akan bincang pada hari ini. Yang pertama tentang jenis teman, dan yang kedua adalah kepentingan teman, dan yang ketiga adalah berkenaan dengan faedah teman. Yang pertama adalah jenis teman. Pertama sekali kita ada 3 jenis teman yang kita akan bincangkan pada hari ini. Yang pertama adalah tentang sokongan emosi. Teman yang akan membantu kita untuk menyokong emosi kita. Kenapa ianya sangat penting? Kerana ketika kita menghadapi emosi yang sangat genting ataupun ketika kita sedang marah ataupun sedih, maka kawan-kawan teman sokongan emosi akan membantu kita untuk mengurangkan tekanan ataupun untuk mengurangkan rasa kesepian yang kita alami. Yang kedua pula adalah sokongan penting. Teman sokongan penting. Okey. Sokongan penting ini adalah keperluan fizikal kita dan mereka akan menawarkan bantuan apabila kita memerlukannya. Sokongan penting ini kita boleh ambil contoh sebagai ibu bapa kita ataupun ahli keluarga kita. Kerana sokongan penting ini akan membantu kita dari segi keperluan fizikal seperti makan ataupun tempat tinggal ataupun tempat kita tidur. Itu adalah keperluan fizikal. Dan kita boleh katakan bahawa ahli keluarga juga dan juga ibu bapa kita sebagai teman sokongan penting ataupun sistem sokongan sosial sebagai teman hidup kita. Dan yang ketiga adalah jenis teman
sokongan maklumat untuk kita membuat keputusan atau perubahan besar dalam kehidupan kita. Contohnya, teman sokongan maklumat yang kita boleh rujuk adalah guru bimbingan dan konseling sendiri. Hal ini kerana guru bimbingan dan konseling sangat kaya dengan maklumat. Contohnya, dari segi kerjaya, dari segi tips belajar, dari segi akademik dan juga psikososial. Maka, kita boleh katakan bahawa guru bimbingan dan konseling kita di sekolah merupakan teman duniaku, syurgaku untuk sokongan maklumat kita apabila kita ingin mencari maklumat dan membuat keputusan yang sangat penting dalam hidup kita. Perbincangan yang kedua yang kita akan bincangkan adalah tentang kepentingan teman duniaku, syurgaku. Yang pertama sekali adalah untuk kita bersandar pada kawan dan keluarga untuk mendapatkan sokongan. Hal ini adalah kerana apabila kita mendapat sokongan dalam hidup kita, kita mendapat sokongan emosi, maklumat dan juga sokongan yang penting akan membantu kita untuk membina potensi diri ke arah yang lebih baik. Tidak kiralah sama ada sokongan kita itu daripada kawan sendiri, ataupun ahli keluarga, ataupun sepupu sepapat. Yang kedua adalah untuk mengurangkan risiko kemurungan ataupun kesedihan yang berpanjangan, bunuh diri, penggunaan alkohol serta penyakit kardiovaskular. Para penonton, apa yang saya bincangkan sebentar tadi adalah berkenaan dengan kesan-kesan negatif apabila kita tidak mendapatkan sokongan sosial yang penting dalam hidup kita. Seperti risiko kemurungan. Risiko kemurungan akan menyebabkan kesan yang lebih negatif, iaitu ke arah bunuh diri. Maka, perkara tersebut adalah sangat perlu kita elakkan. Maka, kita perlulah mencari temanku, syurgaku, duniaku dalam hidup kita. Dan seterusnya adalah kepentingan teman ini akan memberikan kita manfaat perlindungan terhadap tingkah laku kita ke arah yang lebih baik. Hal ini demikian kerana adanya teman kita dalam hidup kita akan membantu kita untuk ke arah kebaikan, untuk tingkah laku yang lebih baik, sasiah dan juga akhlak yang terpuji supaya kita bersama-sama membina potensi yang lebih baik untuk kehidupan seharian kita. Baiklah, perbincangan yang seterusnya adalah berkenaan dengan faedah teman. Kenapa kita memerlukan teman dalam hidup kita? Yang pertama, kumpulan sosial boleh menggalakkan pilihan dan tingkah laku yang sehat. Saya ambil contoh seperti sokongan maklumat. Untuk menggalakkan pilihan, contohnya kita berjumpa dengan guru bimbingan dan konseling. Apakah yang kita ingin keputusan apakah yang kita ingin cari, keputusan apakah yang kita akan putuskan untuk dari segi kerjaya yang kita pilih ataupun cara belajar yang sesuai dengan kita, maka kumpulan sosial temanku, syurgaku, duniaku dari segi maklumat sosial akan membantu kita untuk menggalakkan pilihan yang lebih sehat dan tingkah laku atau sasiah yang lebih bagus dalam hidup kita. Itu adalah faedah teman yang pertama. Yang kedua adalah faedah teman dalam hidup kita akan membantu diri kita menghadapi tekanan dengan lebih baik. Seperti yang kita bincangkan sebentar tadi, sokongan emosi daripada kawan-kawan ataupun ibu bapa ataupun ahli keluarga kita dan kita suka untuk bercerita dengan mereka, maka mereka ini akan membantu kita untuk menghadapi tekanan dengan lebih baik. Secara tidak langsung, kita tidak akan merasa kesendirian ataupun kemurungan ataupun kesedihan yang berpanjangan kerana kita ada sokongan daripada ibu bapa kita, daripada teman-teman kita dan juga ahli keluarga kita yang sanggup, yang rela untuk mendengar kita punya rasa kesedihan, kita punya rasa kemarahan ataupun rasa kemurungan kita. Maka kita akan terjaga dari segi emosi, fizikal, mental dan juga sosial kita. Dan yang seterusnya adalah faedah teman yang ketiga merupakan sokongan sosial dapat meningkatkan motivasi. Hal ini motivasi yang kita boleh dapatkan melalui ibu bapa. Ibu bapa sentiasa memberikan kita motivasi, sentiasa memberikan kita dorongan dari segi apa? Dari segi moral dan juga dari bentuk kewangan, dari segi bentuk makanan dan juga tempat tinggal. Itu juga merupakan motivasi untuk kita terus untuk meneruskan hidup kita dengan lebih baik secara fizikal, mental dan juga sosial. Bukan itu sahaja, teman-teman kita di sekolah ataupun
di Menara Gading akan membantu kita untuk menyihatkan dari segi mental kita dan juga emosi kita, kerana mereka lah tempat kita bersama-sama, tidur bersama-sama, makan bersama-sama, pergi keluar bersama-sama dan belajar bersama-sama. Maka bersama-sama itulah yang akan membantu kita untuk kekal meneruskan hidup kita sebagai seorang yang lebih sihat dan lebih mantap dalam kehidupan seharian kita. Motivasi juga dapat didapatkan melalui ahli keluarga kita yang sangat mendorong kita ke arah yang lebih baik, seperti kakak kita ataupun abang kita ataupun adik-beradik kita yang mendorong kita untuk menjadi lebih baik ke arah yang lebih positif. Baiklah, secara rumusannya, kita perlulah cari teman yang membantu diri kita untuk membina potensi diri untuk kebaikan bersama. Tidak kiralah dari segi ibu bapa ataupun ahli keluarga ataupun teman di sekolah ataupun mungkin sepupu sepapat kita. Tidak kisah, asalkan kita mempunyai title temanku, duniaku, syurgaku yang membantu kita ke arah yang lebih baik. Sekian sahaja daripada saya, Cikgu Kai. Sekian, terima kasih.